بارك وسلم تسليما اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم baca semua Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad itu pesuruhnya Allah Fi kulli lamhatin wa nafasin Adada ma wasi'ahu ilmullah Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk berbilang-bilanglah ilmu Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakil Membadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil Ni'mal maula Sebaik-baik pelindung Wa ni'mal nasir Dan sebaik-baik yang memberi pertolongan Ya muallima Ibrahim Mal hikmata allimni Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah maka alimkan kami Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Ilahi Anta maqsudi Wa ridhaka matlubi A'tini Mahabbataka Wa ma'rifatak Tuhanku Kepadamu maksud pengajianku Dan hanya keredaan-Mu yang aku tuntut Tuhanku Kepadamu tujuan kehidupanku Dan hanya keredaan-Mu yang aku tuntut Tuhanku Kepadamu maksud dan tujuanku Dan hanya keredaan-Mu yang aku tuntut Karuniakanlah kepadaku Kasih kepadamu Dan mengenali dirimu Alhamdulillah Bermula segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang telah masih menghidupkan oleh Dia kepada kita sehingga pada waktu ini Kemudian telah memberi pula kekuatan oleh Tuhan kepada kita sebentar tadi Untuk bersama-sama menunaikan kefarduannya subuh 2 rakaat secara berjamaah Setelah daripada itu Bersama-sama kita membesarkan Allah Ta'ala Dan membersihkan hati kita Dengan alunan-alunan zikrullah Yang telah berkata oleh Allah Ta'ala Yang telah bersabda oleh Nabi Yang telah diajar oleh para ulama Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Bermula zikir yang paling afdal Yang paling terbaik Yang perlu ada pada kehidupan kita Tiap pagi, petang dan malam Iaitu zikir la ilaha illallah Yang tuan-tuan perlu maklum Zikir la ilaha illallah ini Lebih besar daripada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar
Walau bagaimanapun dua-duanya itu tak boleh ditinggal dan tak boleh diceraikan akan dia. Maka hamba seru balik kepada Tuan Imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat dan sebagainya, lawanlah nafsu kita, lawanlah kehendak hati kita agar kita boleh meneruskan zikir la ilaha illallah, kerana itulah zikir yang paling afdal, yang mudah-mudahan boleh membersihkan hati kita, menguatkan keimanan kita, menterjemahkan keyakinan kita, menaikkan kemakaman kita dan menguatkan darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah selepas daripada waktu subuh dan selepas daripada waktu maghrib. Mudah-mudahan bila mana kita meneruskan zikir ini, natijahnya akan datang. Ya Allah Ta'ala sendiri mengetahui apakah kelebihan kepada mereka yang menghidupkan zikir la ilaha illallah. Setelah daripada itu, bersama-sama Allah Ta'ala mendudukkan kita dalam satu majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang sementara ini dirahmati, diberkati serta diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupannya kita tuan-tuan serta muslimat yang alim, tak dapat tidak perhimpunannya kita pada pagi ini telah masuklah oleh kita pada tanggal berapanya Syawal? Berapa Syawal? Dah? Bila Ramadan semua ingat belaka. Sebab apa? Nak beraya. Allahumma salli ala Muhammad. Keluar daripada Ramadan tak ingat dah bulan Islam. Dah? Kita tahu saja nak uji tuan-tuan. Berapa belas? 18 Syawal. Artinya kita baru saja keluar 18 hari daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang begitu besar, satu bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menyebut keluar daripada Ramadan, kebanyakan di antara kita termasuk hamba dulu ketika tak mengaji, telah membiasakan oleh kita mengamalkan doa sebelum daripada Ramadan. Iaitu doa yang kita baca ketika Rejab dan Sya'ban. Ya Allah, Engkau berkatilah Rejab dan berkatilah Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan Kau sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itulah amalan yang menjadi rutin harian lidah kita tiap-tiap pagi, petang dan malam bila mana kita teringat. Tetapi terlebih ramai di antara kita termasuk hamba juga dahulu kalau tak mengaji, tak mengamalkan oleh kita doa selepas daripada Ramadan. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi SAW, kebanyakan di antara mereka yang dirawikan daripada para ulama, kebanyakan daripada mereka itu mengamalkan doa yang telah diajar oleh Nabi sehingga bulan Syawal dan Zulqa'dah. Ada setengah pula di antara para sahabat mengamalkan doa selepas daripada Ramadan sehingga 3 bulan selepasnya. Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Apakah doa yang telah diajar oleh Nabi kepada para sahabat agar dibaca selepas daripada Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamahu minna mutaqabbala. Allahumma, ya Tuhan kami, sallimna li Ramadan, sejahterakan bagi Ramadan. Dah? Bermakna yang pertama sekali kita puji diri bulan tu, sejahterakan kami bagi Ramadan. Wasallim, baca. Ramadana lana, dan sejahterakan Ramadan bagi kami. Mula-mula kita puji diri zat Ramadan tu. Diri Ramadan tu besar dah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kita puji pula, kita minta sejahtera pula bagi orang yang hidup pada bulan Ramadan baru-baru ini. Dengan kita baca wasallim Ramadana lana, dan sejahterakan Ramadan bagi mereka, bagi kami yang duduk di dalamnya. Watasallamahu, baca. Minna mutaqabbala, dan sejahterakannya Ramadan, hal keadaan diterima daripada kami. Baik, apakah makna watasallamahu minna mutaqabbala? Mula-mula kita puji diri zat Ramadan tu. Kemudian kita puji pula, kita minta sejahtera bagi mereka yang duduk pada bulan Ramadan baru-baru ini. Sama ada bagi mereka atau lana bagi kita.
Dan yang paling besar, watasallamahu, setelah kau sejahterakannya Ramadan, minna mutaqabbala, mudah-mudahan kami keluar daripadanya hal keadaan ibadat kami diterima. Bila sebut diterima ni tuan-tuan, para sahabat Nabi telah mengetahui dan meyakini ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadan begitu besar, sehingga Nabi SAW pun angkat tangan, tak boleh mengkhabarkan kepada kita apakah natijah, apakah kelebihan, apakah perkara yang telah dibayar oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang menghidupkan bulan Ramadan. Sehingga Nabi pun tak boleh mengetahui, tak boleh memberitahu berapakah jumlah yang begitu besar. Selain daripada Ramadan, kita maklum, sekurang-kurang amalan kebajikan diberi kepada kita 10. Dan sebanyak-banyak Allah Ta'ala beri ganjaran sebanyak 700. Tetapi Ramadan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka oleh kerana itulah, para sahabat yang melalui bulan Ramadan, kemudian bila mana mereka keluar daripadanya, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan baru-baru ini diterima oleh Allah Ta'ala. Makna diterima bukan tidak sah. Makna tak diterima bukan tidak sah. Dalam kuliah Ramadan yang lalu, hamba telah huraikan, kadang-kadang ada amalan yang sah tapi tak diterima. Tapi ada amalan yang diterima, tak dapat tidak amalan itu sah. Sebagai contoh, seorang pencuri, dia curi kain plekat. Kemudian sampai waktu asar, dia semayang menggunakan kain plekat yang baru. Pencuri yang beriman, contoh. Bermakna semayang dia sah tak? Sah. Dalam fiqh, bila cukup syarat, cukup rukun, semayangnya sah. Tapi amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan tak terima? Kerana bercampur di dalamnya itu halal dan juga haram. Jadi mudah-mudahan, bila mana perhimpunan kita pada hari ini telah masuklah pada tanggal 18-nya Syawal, maka hamba nak membawa kepada tuan-tuan beberapa perkara yang mudah-mudahan hamba juga nak muhasabah, tuan-tuan juga perlu muhasabah. Adakah amalan ketaatan yang kita lakukan pada Ramadan baru-baru ini diterima oleh Allah Ta'ala? Bila mana menyebut amalan dan ketaatan, bila sebut Ramadan, satu bulan yang disunatkan kepada kita melakukan memperbanyakkan melakukan perkara sunat. Sehingga tuan-tuan maklum, darajat dilakukan amalan sunat seolah-olah diangkat menyamai perkara yang wajib. Jadi bila sebut perkara sunat, hamba nak membawa kepada tuan-tuan pada pagi ini dua sahaja perkara sunat. Nak cerita banyak lagi. Tapi maklum, tuan-tuan mengaji jenis tak bawa pen buku, takut tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hamba nak membawa dua sahaja perkara yang mudah-mudahan perkara ini di antara perkara yang masyhur yang hidup pada bulan Ramadan, tetapi kebanyakan di antara kita terlepas pandang. Yang pertama sekali, apakah perkara yang masyhur, yang sunat, yang dilakukan oleh orang awam pada bulan Ramadan? Yang pertama sekali tarawih, yang kedua sekali bersedekah. Kita hurai dahulu tarawih. Yang pertama sekali, sebagaimana hukum yang tuan-tuan telah maklum, tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan wajib ke sunat? Sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'luhu, barang yang dapat pahala dengan melakukan ia. Dan tidak didosa, tidak diberi apa tu? Pembalasan di atas meninggalkan ia. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Yang kedua, bila mana kita melihat walaupun tarawih ni sunat, tapi fenomena yang berlaku khusus ni di Malaysia ni tuan-tuan, satu fenomena yang begitu hebat. Sehingga kan mana-mana surau-surau yang kecil terpaksa tempah khemah, terpaksa tambah kapek di luar kerana jemaah begitu ramai. Yang kadang-kadang kita pula sanggup berkelana, sanggup bermusafir. Abang malam ni nak tarawih di mana? Kita semayang di Masjid Siti Nurhaliza. Masjid wilayah contoh. Minggu depan pula abang, kalau abang balik cepat nak solat di mana? Kita semayang pula di Masjid Shah Alam, ada Syekh Nuruddin. Tulat pula abang nak semayang di mana? Kita semayang pula dekat Masjid Gombak, ada imam daripada Syria contoh. Seronoknya nak bermusafir, seronoknya nak berkelana kerana nak menghidupkan Ramadan dengan melakukan tarawih. Maka ingatlah tuan-tuan, pada pagi ini marilah kita pakat-pakat muhasabah. Adakah tarawih yang sunat yang kita lakukan Ramadan baru-baru ini diterima oleh Allah Ta'ala? Maka ulama' menggunakan dua saja kayu ukur. Kayu ukur yang pertama, sebagaimana dasar tuan-tuan maklum, sekiranya yang wajib kita tak lakukan, semayang 5 waktu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak, maka jawapannya mudah. Amalan tarawih yang kita lakukan pada Ramadan kali ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu.
Yang kedua, bagi kita yang Allah Ta'ala takdir, cantik dah, 5 waktu kita tak tinggal dah, maka jangan terlupa, jangan terlalai. Sekiranya Ramadan baru-baru ini, kita pula tak bersungguh nak membayar segala hutang-hutang semayang yang telah banyak kita tinggalkan ketika muda dahulu. Kalau kita tak bersungguh menunaikan kewajipan, mengqada semayang yang telah banyak kita tinggalkan ketika lalai dahulu. Contoh bukan payah, dok seronok sangat kejar Ramadan, tetapi lepas subuh kita tak menunaikan subuh 2 rakaat yang telah banyak kita tinggalkan. Lepas zuhur kita tak berusaha mengqada zuhur yang telah banyak kita tinggalkan. Lepas asar kita tak berusaha mengqada asar yang telah banyak kita tinggalkan. Maka begitu juga jawapannya mudah. Tarawih yang kita lakukan Ramadan baru-baru ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya, bukanlah tuan-tuan kena habis qada dulu baru boleh melakukan sembahyang sunat. Kepahamannya bukan begitu. Sekurang-kurangnya kita membuktikan kepada Allah Ta'ala yang kita sedang berusaha nak membayar segala hutang yang wajib, sekadar kemampuan. Kita maklum dah, bila mana manusia bersifat orang awam, kadang-kadang lalai, kadang-kadang ingat, kadang-kadang leka. Jadi mana-mana semayang yang telah banyak kita tinggalkan, sekadar kita lakukan qada yang wajib. Jadi mudah-mudahan bila mana kita berusaha mengqada barang yang wajib pada Ramadan hari itu, maka mudah-mudahan tarawih kita Tuhan terima. Dan bagi kita juga, hamba juga, tuan-tuan juga muhasabah. Sekiranya semayang telah banyak kita tinggalkan, tapi duk kejar sangat melakukan perkara sunat, waktu yang sama qada pun kita tak lakukan, bermakna tarawih yang kita lakukan tak sampai dan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi apakah makna yang tak sampai ataupun tak diterima? Hamba nak membawa kepada tuan-tuan gambaran macam mana ustaz yang dikatakan amalan tak diterima itu. Dah. Maka kata ulama, bila mana kita bersibuk melakukan perkara sunat dalam waktu yang sama, yang wajib kita lalaikan, maka amalan yang dilakukan akan tersangkut di hijab. Tuan-tuan maklum dah, tuan-tuan mengaji dah ilmu tasawuf. Tak dapat tidak di antara hamba dengan Tuhannya ada hijabun, hijab di pagi dinding. Kata ulama tauhid, bukan Allah Ta'ala yang buat dinding tu dah. Tapi dengan kejahilannya kita tak nak mengaji tauhid, tak nak mengaji akidah, tak nak mengaji ilmu ketuhanan, kita yang mendindingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan tak boleh nampak gambarannya, hamba nak bawa contoh lain. Macam mana yang dikatakan hijab di hati. Kita bernikah dengan seorang perempuan. Yang perempuan itu melakukan begitu banyak kebaikan, sekurang-kurangnya tuan-tuan nak menarik hati kita mencintai kepada dia. Tetapi kita menggelapkan hati kita, tak nak belajar mengenali diri isteri kita, tak nak belajar mengetahui kelemahan dia, tak nak belajar mengetahui kelebihan dan sebagainya. Akhir sekali, apa kebaikan yang dia buat pun kita tak nampak. Dia buat begitu, tak kena. Dia buat begini, tak kena. Walhal pada zahir mata syariat, dia buat tu kebajikan dah. Tapi bila mana benci sangat ke dia, tak nak kita hudurkan hati, kadang-kadang tak nak belajar mengenali, mengisafi dan sebagainya, akhir sekali kita memblokkan hati kita. Kita menghijabkan hati kita daripada mengenali isteri. Ini contoh. Jadi apa kebaikan yang dia buat pun kita tak nampak. Betul tak? Ini contoh bagaimana gambaran yang nak dikatakan hijab antara kita dengan Allah. Begitu juga kadang-kadang kita dengan kerajaan. Contoh. Walaupun kita maklum kerajaan kita kerajaan UMNO, ni bukan politik, tapi tak dapat tidak, walaupun kita yang duduk belah pembangkang, tiap-tiap perkara kebaikan dan ketaatan yang dilakukan wajib kita sokong sekadar kemampuan. Jangan nak tolak belaka. Tapi ini kadang-kadang bila hati tak lindung dengan tasawuf, tak diajar dengan tasawuf, bila dengar saja dia tu UMNO, ikutlah apa kebajikan dia buat pun kita tak nampak dah. Ini jangan tuan-tuan Walaupun kita maklum, kita duduk belah pembangkang dan sebagainya, tetapi tak dapat tidak memandang tiap-tiap perkara yang zahir daripada makhluk, satu pandangan yang wajib kita pandang sekadar ilmu masing-masing. Habis. Jadi ringkasnya begini. Bila mana kita melakukan tarawih, dalam waktu yang sama yang wajib pun tak buat, yang qada pun tak buat, maka barangkali diingat amalan yang dilakukan tersangkut di hijab. Maka apakah perlu yang dilakukan? Bila mana kita masih lagi berada pada bulan Syawal, maka buktikan kepada Allah Ta'ala, zahirkan kepada Allah Ta'ala sekadar kemampuan kita yang kita sedang berusaha nak menunaikan segala kewajipan yang wajib. Bermakna semayang yang telah banyak kita tinggalkan, buktikan pada bulan Syawal ini kita qada sekadar kemampuan. Bila Allah Ta'ala nampak kesungguhan kita, yang sunat dahulu mu buat dah, mu nak pula menzahirkan yang wajib, mudah-mudahan tersingkaplah hijab.
Bila tersingkap hijab, amalan tu pergi ke mana? Berterbanganlah tuan-tuan, sama ada masuk ia kepada sijin atau masuk ia kepada illiyin. Ini dua perkara yang wajib tuan-tuan hafal. Kerana perkara-perkara ini membawa kepada gambaran amalan kita ke mana. Sijin ni apa pula ustaz? Illiyin apa pula ustaz? Salin pada subuh ini. Sijin ni dua tempat. Pertama, tempat simpanan roh orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang murtad, maka dipenjara mereka dalam sijin. Yang mereka ini tiap-tiap pagi, petang dan malam berdoa kepada Allah. Ya Allah, segerakan kiamah, segerakan kiamah, segerakan kiamah. Tak tahan, lapar, dahaga dan sebagainya. Duk minta pagi, petang dan malam, segerakan kiamah. Yang kedua, sijin ni tempat apa? Iaitu satu gudang, tempat simpanan amalan-amalan yang Tuhan tak terima. Dah. Amalan-amalan hamba yang Tuhan tak terima, maka dicampak, maka dibuang dalam tempat yang bernama sijin. Satu. Yang kedua, di atas langit yang ketujuh ada satu gudang namanya illiyin. Illiyin ni apa? Dua tempat. Pertama, gudang tempat simpanan roh orang-orang yang beriman. Tempat simpanan roh para-para anbiya, tempat simpanan roh para-para salihin, tempat simpanan roh para-para siddiqin, tempat simpanan roh para-para rijal ghaib dan sebagainya. Dan mereka ini bebas kehidupan mereka. Duk naik turun sama ada ke langit yang ketujuh atau ke langit dunia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW dikhabarkan kepadanya kita, takdir kata isteri kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, maka diletak rohnya dalam illiyin. Maka kata Nabi, tiap-tiap nak masuk 1/3 malam selepas daripada fardu isyak, dia akan turun dari langit yang ketujuh sampai ke langit dunia, sampai di anjung rumah kita. Dia melihat anaknya, melihat suaminya, melihat adik-beradiknya, melihat saudara maranya, maka menyeru isteri tadi sebanyak 1000 kali kepada ahli rumah. Dia kata, wahai suamiku, apa khabar kamu? Dia tanya kita. Kita tak dengar. Duk tengok wrestling dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Kata isterinya kita, bang, apa yang abang ada dulu, saya ada dah. Apa yang abang berseronok sekarang ni, saya ada dah. Apa yang abang bersuka hari ni, saya lalu dah. Tapi apa yang abang dapat, apa yang saya rasa. Dan kemudian dia membawa kepada kita mendekatkan diri kepada Allah. Begitu banyak pesanan yang si mati, kata Nabi SAW, sehingga dia mengulang perkataannya 1000 kali. Setelah habis diulang 1000 kali, maka kembalilah ia kepada illiyin. Dah. Sebab tu benda ni khilaf. Benda rahsia ni khilaf. Setengah ulama kata dia turun pada malam Jumaat. Tapi hadis-hadis yang banyak hamba jumpa, ada juga nakal mengatakan turun pada tiap-tiap malam. Jadi illiyin ni tempat simpanan roh orang-orang yang beriman, para-para nabi, para-para siddiqin dan sebagainya. Satu. Yang kedua, apakah illiyin ini? Iaitu tempat amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bermakna amalan-amalan yang diangkat, amalan-amalan yang diterima, Allah Ta'ala letak dengan baik, letak dengan cermat dalam tempat yang bernama illiyin. Jadi gambaran yang hamba nak bawa kepada tuan-tuan, yang dikatakan tadi, bila mana kita melakukan solat sunat tarawih, kadang-kadang nak cari tempat yang 20. Surau ni buat 8, cari tempat 20 lah. Dah. Cari tempat yang buat banyak lah. Kerana nak menzahirkan keseronokan pada bulan Ramadan. Tapi waktu yang sama tak menunaikan perkara yang wajib, qada pun kita tak buat. Bermakna amalan tarawih tadi tersangkut di hijab. Maka lakukan perubahan. Zahirkan kepada Tuhan yang kita sedang berusaha nak menunaikan kefarduan yang wajib, yang telah banyak kita tinggalkan. Mudah-mudahan bila Allah Ta'ala nampak kesungguhan kita, tersingkaplah hijab. Maka amalan tadi akan berterbangan. Kemana pula? Masuk kepada sijin ke? Masuk kepada illiyin ke? Yang tu cerita lain. Kerana hadis yang pernah hamba bicarakan di surau ni, dah, bila mana sampai langit yang pertama ada pula malaikat yang semak, sampai langit yang kedua ada pula malaikat yang semak. Yang tu cerita lain pula. Nak tahu bagaimana? Beli BCD. Dah, BCD kuliah yang lalu, kalau hamba tak salah hamba cerita dah. Dah. Masuk langit pertama, malaikat pertama dia tanya, "Hoi amalan, bagaimana kamu dengan orang kedua bapa kamu? Bagaimana kamu dengan masyarakat kamu?" Dah. Sekiranya kita melakukan ketaatan tetapi lah waktu yang sama masyarakat pun kita tak jaga, bermakna ukhuwah pun kita tak jaga, maka malaikat tadi menendang amalan tadi balik, maka tercampaklah kita, tersembur di depan mata kita. Dah.
naik pula ke langit yang kedua. Disemak pula bagaimana kehidupan kita dengan orang lain. Disemak pula riak, disemak pula ujub, disemak pula takabur dan sebagainya. Sekira benda ni tak lepas, maka amalan tu gugur balik ke bumi, maka kata Nabi dihempapkan di atas dahi-dahi mereka. Yang tu cerita lain pula. Ada. Cuma hamba nak membuka gambaran kepada tuan-tuan, marilah kita menyingkap hijab dahulu. Ada. Bicara langit pertama, kedua, ketiga itu cerita maqam tasawuf pula. Maka bila lepas langit yang ketujuh, sama ada masuk kepada alien atau dicampak kepada si jin, iaitu kembali pula kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkas, perkara yang pertama yang perlu kita muhasabah pada subuh ini, adakah tarawih yang begitu banyak kita zahirkan Ramadan baru-baru ini Allah Ta'ala terima? Hamba ulang balik, kayu ukurnya mudah. Yang pertama sekali, adakah kita bersungguh menunaikan kefarduan yang wajib? Satu. Yang kedua, adakah kita bersungguh telah mengqadak hutang-hutang yang wajib? Kalau qadak kita tak buat, maka tarawih Tuhan tak terima. Ringkas nak beri faham, gunakan Syawal ini dengan sebaiknya untuk kita mengqadak hutang-hutang yang wajib. Sekadar kemampuan. Mudah-mudahan amalan tadi akan berterbanganlah, sama ada masuk kepada si jin ataupun masuk kepada alien. Satu. Yang kedua, adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Hamba ulang balik merai bagi mereka yang baru datang. Bila mana keluar daripada Ramadan, mereka akan mengulang hampir 3 bulan. Syawal, Zulqa'edah dan Zulhijjah. Doa yang telah diajar oleh Nabi tadi, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadana lana, wa tasallamahu minna mutaqabbala. Yang dalam doa itu pada penghujung, sahabat-sahabat minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, apa yang kami lakukan Ramadan baru-baru ni, mudah-mudahan kamu terima. Kerana dalam keadaan tak sedar, banyak amalan yang kita lakukan Allah Ta'ala tak terima. Yang kedua di antaranya apa? Bersedekah. Kita cerita hukum dahulu. Bersedekah pada bulan Ramadan hukumnya wajib ke sunat? So, sunat. Tuan-tuan maklum, alim belaka dah. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Maka kita tanya pada subuh ini, Ya Allah, banyak aku bersedekah pada bulan Ramadan baru-baru ni. Kerana kita melihat fenomena sedekah bulan Ramadan ni begitu hebat. Pantang untuk guru datang buat derma untuk sekolah, untuk madrasah, untuk tahfiz, untuk pusat pengajian dan sebagainya. Kita mengeluarkan kewangan. Sain 1000, sain 2000 dan sebagainya. Dan kerana seronoknya nak bersedekah. Tengok pula masjid tak siap lagi ni, aku nak gunakan Ramadan untuk mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Jadi kita tanya diri kita pada subuh ini, ribuan yang telah kita keluarkan pada bulan Ramadan, tetapi hukumnya sunat juga, adakah diangkat dan diterima oleh Allah Ta'ala? Maka kayu ukurnya mudah. Sekiranya kita tidak berusaha Ramadan baru-baru ini menunaikan segala kewajipan-kewajipan yang wajib. Sekiranya kita tak membayar segala kafarah, segala hutang-hutang yang wajib kepada Allah ataupun kepada makhluk, maka jawapannya mudah. Sedekah ribuan yang kita keluarkan Ramadan baru-baru ini tak diterima oleh Allah Ta'ala. Contoh paling mudah, seseorang perempuan. Ramadan tahun lepas dia tinggal puasa 7 hari. Example mudah dah. Tinggal 7 hari, bila mana kita semak, rupa-rupanya dia sempat qada 2 hari sahaja. Sehingga membawa kepada Ramadan yang lain. Bila naik 1 Ramadan 2013, maka isteri tadi yang tak sempat qada lagi 5 hari, maka telah diangkat pula hukum wajib bayar fidyah. Wajib tu kita ke bila? Maka termasuklah hukum bila naik 1 Ramadan wajib keluar. Kata orang putih, no choice, tak ada pilihan. Tetapi dalam keadaan tak sedar, terlepas pandang, tak tahu pula bila Ramadan yang lalu telah dilangkau pada Ramadan yang lain wajib bayar fidyah. Yang fidyah ni tuan-tuan bukan mahal sangat. Berapa harga secupak beras? Sebab kalau 5 hari, 5 cupak. Berapa harga secupak? Baju hijau. Sudah. Tanya selalu. Dah. Maaf tuan-tuan yang alim, takkan tak kenal Ustaz Irwan. Hamba bukan niat bertanya nak perendahkan tuan-tuan, tidak. Tapi inilah gambaran yang hamba nak bawa. Takkan 30 tahun kita berpuasa, 40 tahun kita berpuasa, tak pernah kita bayar fidyah. Kalaupun kita pernah bayar, takkan kita tak pernah mengkaji dan mengetahui harga secupaknya beras. Dengar baik-baik maklumat pada subuh ini. Kerana apa? Wajib para suami dia kena ambil tahu masalah harga secupak beras. Kerana bagi diri tuan-tuan, wajib tuan-tuan menanggung hukum bagi isteri, wajib tuan-tuan menanggung hukum bagi anak. Anak perempuan kita tahun lepas tinggal puasa. Kalau kita semak dia tak qada lagi sehingga tahun yang lain, fidyah bagi anak siapa wajib bayar? Suami. Tahun lepas isteri kita mengandung 30 hari.
Mengandung tak sempat nak berpuasa, tak larat dan sebagainya, merisaukan kandungan, merisaukan anak, maka tinggallah puasa sebulan tak berpuasa tuan-tuan. Sampai Ramadan baru-baru ni langsung tak qada, maka fidyahnya siapa kena bayar? Wajib suami bayar. Sebab tu tuan-tuan tak ada pilihan. Benda-benda asas tak payah tanya tok guru dah. Ini kadang-kadang nak bayar fidyah, nak tanya tok guru tu, tanya ustaz ni, bukan tak boleh bertanya. Walhal benda ini benda yang tuan-tuan lalu hampir tiap-tiap tahun. Berapa harga secupak beras? Baju pink. Cuba jawab. RM3.5. Satu jawapan. Hak mazhab tengah pula bagaimana? Mazhab belah kanan kata 3.5. Satu wakil belah kanan. Baju hijau, berapa harga secupak beras? Mengaji lama dah. Sebab tu kita duk geger kata, bawa pen buku tak saya bawa. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu duk kata lah Ustaz Irwan duk berepet. Ni yang berlaku. Mengaji kalau tinggal pen buku, tuan-tuan bukan boleh ingat. Jangan dalam IC nama Ghazali, otak kita macam Imam Ghazali dah. Jauh. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Hari ni hamba nak beri satu kaedah yang paling ringkas. Sebab kaedah nak kira fidyah ni banyak. Yang paling afdal kita ambil beras peribadi. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, hamba nak membawa satu kaedah yang paling ringkas. Kalau orang bertanya, tuan-tuan boleh congak selalu dah. Pertama, dapatkan harga zakat negeri, kemudian bahagi 4. Dapatkan harga zakat fitrah negeri, kemudian bahagi 4. Dalam pekah, zakat digunakan segantangnya beras. Dalam pekah. Nak kira zakat kepala, diambil satu gantang. Itu yang keluar RM7. Bermakna berapa cupak satu gantang? Laju 4 cupak satu gantang. Satu cupak berapa kati? Sudah. Tanya bak cupak boleh jawab belaka. Ya, kita tanya satu cupak berapa kati? Dah tahu kati, tanya pula satu kati berapa tahil? Ni semua bahasa purba ni. Satu kati 16 tahil. Satu cupak 6 kati. Kalau hamba salah perbetulkan. Baik. Jadi ringkasnya, harga zakat fitrah RM7. Kalau kita congak bahagi 4, takriban lebih kurang RM1.70. Jadi ringkas nak beri faham, kita buat calculation. RM1.70 kita genapkanlah ustaz kata RM2 contoh. Yang penting tahu dahulu anggaran yang wajibah RM7. Ustaz genapkanlah RM2, darabkan dengan 5 baru RM10. Sekiranya Ramadan baru-baru ni kita melalai dan mengabaikan mengeluarkan RM10 yang wajib tadi, maka boleh menghanguskan 10,000 yang kita keluarkan Ramadan baru-baru ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ringkas. Kerana hukum berbeza. Yang tu hukumnya sunat, yang ni hukumnya wajib. Begitu juga kadang-kadang hutang yang tertakluk dengan makhluk. Itu hutang yang tertakluk dengan Allah. Bagaimana pula hutang yang tertakluk dengan makhluk? Sebab tu perlu diingat, sekiranya seronok sangat bersedekah pada bulan Ramadan, tetapi barang yang wajib kita tak lakukan, di antaranya hutang dengan makhluk. Sama ada hutang yang kita ingat ataupun hutang yang kita tak ingat. Hutang yang kita sedar ataupun hutang yang kita tak sedar. Hutang yang kita perasan ataupun hutang yang kita tak perasan, maka hukumnya semua wajib dibayar. Jadi pada subuh ini, hamba akan memberi kepada tuan-tuan beberapa tips dan beberapa kaedah bagaimana untuk menyelesaikan perkara-perkara begini, dan mudah-mudahan tersingkapnya hijab. Kita cerita dahulu bagaimana yang dikatakan hukum hutang yang sedar ataupun tak sedar. Bagaimana contoh hutang yang sedar ataupun tak sedar? Ramai di antara kita tuan-tuan termasuk hamba dahulu. Kadang-kadang bila selepas daripada 2-3 hari raya, bila dah balik ke Kuala Lumpur dah, waktu yang sama anak-anak duk dapat duit raya. Daripada anak yang besar sampai baby umur 5 bulan pun dapat duit raya. Tak banyak tuan-tuan, 200. Ada? Yang kecil dapat 200, Kak Angah tu dapat 500, Kak Long tu dapatlah 200 sebab dia besar dah. Tapi apa yang berlaku? Selepas daripada Ramadan, dalam keadaan tak sedar, kadang-kadang kita ambil duit baby tadi, 150 nak beli susu untuk dia. Dah? Hamba nak tanya tuan-tuan, boleh ke tidak? Dah? Hamba mengaku kita juga pernah buat. Sebab tu pakat-pakat muhasabah. Dah? Kita ambil duit anak 100, kita ambil duit anak 200 dan sebagainya, kita menggunakan sama ada bagi dirinya dia atau bagi dirinya kita. Tengok lepas raya rotek nak mati dah. Sudah. Raya habis duit banyak dah. Yang pakat-pakat kolek duit anak. Ambil seorang 100. Minta ambil Kak Long 100, ambil Kak Cik 100. Dia orang duit raya dapat seorang 300 lebih dah. Kita ambil seorang 100, kita guna untuk menghidupkan rotek. Hukumnya boleh ataupun tidak? Ya? Mazhab belah kanan kata boleh.
Hak mazhab tengah dah geling kepala dah. Dah Allahumma salli ala Muhammad. Jawapannya hukumnya haram mengambil hak orang lain melainkan dengan izin. Melainkan dengan izin. Kalau anak dah akil balik boleh minta izin dah. Kalau anak yang umur setahun nak minta izin lagu mana? Sebab itu tuan-tuan ulama kata dalam hukum fiqh walaupun budak umur 2 bulan ada hukum dah. Contoh tuan-tuan kaya, lepas tu tiap-tiap bulan tuan-tuan masuklah akaun anak-anak seorang 500 contoh. Dengan niat memang pindah milik bagi ke dia. Bukan kita niat simpan dah, memang nak bagi ke dia. Maka tak banyaklah anak yang umur baru 7 bulan dalam bank dah ada 10,000 contoh. Dalam bank dah ada 10,000. Hang nak cerita masalah hak. Takdir kata bila cukup haul, cukup nisab dan tuan-tuan berpegang atas pendapat yang wajib bayar zakat simpanan, bermakna bila dalam simpanan ada 10,000 dah, anak baru 5 bulan, baru 7 bulan. Bila cukup haul, cukup nisab, wajib bayar zakat tak? Wajib. Habis tu ustaz siapa nak bayar? Takkan baby umur 7 bulan nak pergi sendiri ke pusat zakat? Tidak. Kitalah sebagai waris yang menjagakan harta si anak tadi untuk membayarkan zakat bagi diri dia. Bermakna nak beri faham, walaupun anak baru umur 7 bulan, dah ada hukum tertakluk di atas dirinya. Bila kata hak tu hak dia, wajib kita jaga. Apatah lagi kadang-kadang orang yang gila. Kita ada adik seorang gila, tuan-tuan OKU dan sebagainya. Baru-baru ni pak mati. Bila diagihkan harta, dapatlah seorang 5,000. Yang OKU pun dapat seorang 5,000. Tapi bila tak faham hukum, kita ambil duit dia, kita ingat niat nak jaga untuk dia. Tiba-tiba anak tu, adik tu tak lama mati dah. Bila mati, kita sangka duit tu kira burn, kita menggunakan ia. Walhal kita menggunakan hukum yang haram. Ulama kata, usah kata AKU. Walaupun orang gila, tuan-tuan, bila mana hak tu hak dia, wajib kita jaga. Tapi bila tak faham masalah-masalah begini, kita tak sangka dalam keadaan tak sedar kita telah mengambil hak orang lain. Jadi perlu diingat, sekiranya hamba pernah buat, tuan-tuan pernah buat, kita mengambil hak anak waktu kecil, apa yang perlu wajib tuan-tuan lakukan balik ke rumah nanti, sekiranya anak tu dah akil balik, maka minta redha. Wajib minta redha. Gunakan lafaz umum. Ni Kak Long, ni Kak Ngah. Takdir kata dulu masa kecil kalau ayah dia teramik duit-duit kamu semua, ayah minta halal hari ni. Banyak di antara kita yang melakukan kadang-kadang antara suami isteri saja. Isteri teramik duit suami, suami teramik duit isteri. Teramik ke sengaja amik? Ini kadang-kadang kita balik kuliah. Hamba tuan-tuan kadang-kadang envelope bukan pernah buka. Balik-balik letak atas meja. Tak tahu berapa surau kota warisan bagi. Takdir kata hari tu buka envelope adalah 100. Alhamdulillah banyak dah. Walhal surau bagi 150. Mana hilangnya lagi 50? Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Jadi tak sedar kadang-kadang isteri duk ambil duit suami. Kadang-kadang suami duk ambil duit isteri. Kita pula duk ambil duit ayah masa kecil. Ambil duit kawan. Ambil duit ibu dan sebagainya. Dalam keadaan tak sedar. Maka semuanya tuan-tuan wajib kita minta redha. Ini satu kaedah sekiranya mereka masih hidup. Satu. Yang kedua, macam mana pula contoh hutang yang kita ingat ataupun orang tu dah mati? Satu, dua. Ataupun hutang yang kita tak ingat. Contoh, daripada kecil tuan-tuan ahli surau dah. Daripada kecil kita ahli surau dah. Satu hari balik daripada surau, selipar kita hilang. Kita pakailah selipar surau. Pakai selipar surau tuan-tuan, berapa lama dah tak pernah ganti? Hampir 30 tahun sampai sekarang kita tak ganti. Dulu budak tak mengaji fiqh, tak tahulah bila ambil hak orang lain wajib diganti. Sama ada sengaja ataupun ingat. Jadi hukum walaupun 3 tahun berlalu dah, walaupun tak ingat dah, wajib ganti dah. Wajib ganti. Walaupun selipar tu harga RM2.5 kupang, selipar Jepun tuan-tuan. Wajib kita ganti. Jadi persoalannya ustaz, bagaimana pula perihal hutang yang kadang-kadang kita ingat ataupun kita tidak ingat. Ataupun kita ingat kadang-kadang tuan tu mati dah. Sebab tu hamba seru kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim, amalkan kaedah yang hamba telah cerita sebelum-sebelum daripada ini. Mudah-mudahan bila mana kita bersedekah, kita membetulkan niat. Pengalaman hamba, ramai yang bersedekah tak tahu cara niat yang terbaik. Kadang-kadang hari Jumaat, tengah dengar khutbah, bila tuan duit lalu, maka kita masuk duit tanpa berniat. Kadang-kadang tengah-tengah dengar kuliah, bila tuan duit lalu, kita masuk tanpa berniat. Caranya tidaklah salah. Walaupun tuan-tuan niat kerana Allah pun tidaklah salah. Tetapi tuan-tuan perlu faham, di belakang diri kita banyak perkara-perkara yang tak lepas. Jadi kesimpulannya begini, dengar baik-baik. Bagi masalah hutang yang kita tak ingat,
Dan hamba akan huraikan satu persatu sebentar nanti. Cuma beri kaedah dulu bagaimana kaedahnya. Pertama sekali bila tong duit lalu ataupun nak bersedekah, orang datang rumah kita atau pergi pasar malam tengok orang minta sedekah, nak masuk walaupun RM1, nak masuk RM2, apakah niat yang terbaik yang tuan-tuan perlu zahirkan? Ya Allah, ya Tuhanku, bismillahirrahmanirrahim, dengan duit ini mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Niat begini. Apakah makna kafarah yang wajib? Contoh masalah hutang. Hutang yang kita ingat, hutang yang kita tak ingat, hutang yang kita lalai, hutang yang kita tak berasa benda tu hutang. Kadang-kadang seorang suami dia ambil hak isteri, ataupun seorang isteri ambil hak suami, dia ingat benda tu biasa. Melainkan kalau dia minta redha halal daripada awal, yang tu lain. Ini kadang-kadang tak minta, bermakna hukumnya wajib dibayar hutang. Ustaz tak ingat dah, banyak dah, lagu mana? Amalkan kaedah begini. Tengah-tengah tong duit lalu, ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Faham mana ibarat? Itu satu kaedah. Yang kedua, berkenaan hutang yang ingat pula. Tadi kita bicara hutang yang tak ingat. Nak bayar dengan cara menggugurkan kafarah. Kerana hutang yang tak ingat ni banyak, tuan-tuan. Itu satu jenis hutang dipanggil dengan makhluk. Ada juga dipanggil hutang yang berkait dengan sumpah, yang berkait dengan nazar, yang berkait dengan berjanji dan sebagainya. Contoh dahulu jahil tak mengaji, kita suka sangat bersumpah. Orang Melayu ni suka bersumpah. Kadang-kadang berlaku sedikit masalah, diberi harta dengan tidak adil. Walhal Islam begitu dah, tapi kita mengaji tak faham. Kenapa yang tu dapat 2/8, aku dapat 3/8 contoh. Walhal pekahnya begitu dah, tapi bila tak mengaji, akhir sekali bersumpah. Aku bersumpah tak nak jejak dah rumah balung. Maka 3 tahun dah balik beraya, bersalam di luar sahaja, jumpa di surau bersalam, tak masuk rumah dah. Sebab apa? Dah bersumpah. Ulama kata ini contoh sumpah yang haram. Bila sumpah yang haram, maka wajib gugurkan kafarah. Selagi mana tak bayar kafarah, tiap-tiap apa yang dilakukan dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bayar kafarah macam mana? Tuan-tuan mengaji dah, kafarah sumpah ada 3. Pertama, merdekakan seorang hamba. Yang kedua, berpuasa berapa hari? 3 hari. Yang ketiga, memberi makan berapa orang miskin? 10 orang miskin. Ingat kaedah. Ini bagi kes yang kita ingat. Memberi makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Saja aku berpuasa bagi menggugurkan sumpah pada esok hari kerana Allah. Atau menggugurkan seorang hamba. Yang ni hamba tak ada dah. Jadi bila mana kita melakukan perkara ini, maka diangkat bagi hukum sumpah. Habis tu ustaz kalau tak ingat, buat cara tadi. Gunakan kaedah umum. Bila tuan duit lalu, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan duit ini bagi menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Kita lafaz umum. Apa lagi kafarah yang wajib? Di antaranya bernazar. 3 dah. Nazar ni tuan-tuan satu hukum yang jenis tak berkait dengan orang lain. Betul tak? Kadang-kadang kita seorang-seorang duduk di rumah bernazar, menikah 7 tahun dah tak dikarunia cahaya mata. Kemudian satu hari pergi surau, ustaz tu syarah pula bab nazar. Satu perkara yang dihubungkan kait dengan Allah. Akhir sekali duduk di rumah seorang-seorang, kita bernazar. Isteri pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Kita kata, ya Allah, 7 tahun dah aku menikah tak dikaruniakan cahaya mata. Ni takdir kata minggu depan ada satu appointment yang terakhir sekali nak buat sedikit pembedahan. Takdir kata kalau dapatlah isteri aku beranak kali ni, aku bernazar nak sembelih kambing. Orang lain dengar tak? Tak, hanya kita seorang. Kemudian hari ni bernazar, besok berlaku ke? Tak, kadang-kadang 2 tahun takdir kata baru dapat anak, kadang-kadang setahun baru dapat anak. Yang menakutkan kita, bila mana dapat anak lagi 2 tahun tu, masa tu pula kita lupa yang hari tu kita bernazar. Kerana hukum nazar wajib ditunaikan. Habis tu ustaz tak ingat dah. Kadang-kadang terlajak kita bernazar, kadang-kadang terlajak kita bersumpah. Jadi ingat, bagi hukum, bagi masalah yang kita ingat, wajib buat kaedah tadi. Sama ada merdekakan hamba, berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau tak ingat, wajib gunakan kaedah yang kedua tadi. Tiap-tiap kali nak bersedekah, niat dengan cara yang terbaik. Ya Allah, dengan duit ini mudah-mudahan bagi menggugurkan segala kafarah-kafarah yang wajib bagi diriku. Lafaz umum. Faham mana ibarat? Habis yang ketiga. Yang keempat, sebagaimana tuan-tuan maklum,
sedekah yang kita keluar pada bulan Ramadan begitu banyak, tak akan sampai kepada Allah Ta'ala, tak akan masuk kepada iliyin, melainkan kita berusaha membayar sedekah ataupun hutang yang wajib. Macam mana pula Ustaz contoh hutang yang wajib dengan makhluk? Ini bagi kes yang tahu. Yang tak tahu kita dah hurai dah. Macam mana pula kes bagi hutang yang kita tahu? Kadang-kadang hutang yang kita perasan tapi tak mampu nak bayar. Maka pada subuh ini, tuan-tuan amalkan dua kaedah. Satu kaedah bagi mereka yang dihutang. Dua kaedah bagi mereka yang berhutang tapi tak mampu nak bayar lagi. Kerana wajib kita minta redha daripada orang yang kita hutang. Kalau dia tak redha, maka sedekah yang kita buat ribuan pada Ramadan baru-baru ini tersangkut di hijab, tak pergi mana-mana, duduk situ semata-mata. Baik. Kaedah yang pertama bagi mereka yang dihutang. Bermakna kita tak berhutang, orang berhutang dengan kita. Tuan-tuan bantu sahabat yang kita berhutang tu. Bantu sahabat yang menghutangi kita tu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Ta'ala bantu dia dan Allah Ta'ala bantu kita. Tuan-tuan SMS apa? Gunakan telefon SMS kepada sahabat yang dihutangi. Pertama bagi salam, Assalamualaikum Wan, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kemudian tulis satu ayat. Pagi tadi pergi kuliah, ustaz tu kata sedekah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan tak diangkat, tak diterima, melainkan kita berusaha menunaikan hutang yang wajib. Maka aku tahu mu ada berhutang kepada aku redalah kalau kamu lambat bayar. Kita gunakan kalam tu. Mudah-mudahan dia tersenyum. Dia tersenyum. Kadang-kadang dia nak SMS kita pun segan, alah malu dan sebagainya. Kadang-kadang bila pergi ke surau, tengok pula bila orang tu keluar kat sini, dia lari keluar kat sini. Berhutang semata-mata, takut nak bersalam. Kadang-kadang tengah-tengah bersalam dia sengaja buat sembahyang sunat. Lepas sembahyang. Bila kawan ni nak balik, contoh Allahumma salli ala Muhammad, semata-mata nak lari daripada berjumpa. Jadi kita maklum kadang-kadang dia segan, kita bantu dia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pagi tadi kuliah ustaz tu kata kalau kita sedekah sunat yang banyak pada bulan Ramadan, kalau waktu yang sama hutang pun kita tak bayar, maka sedekahnya Tuhan tak terima. Kita bantu dia. Maka aku redalah sekiranya lambat bayar hutang aku, satu. Yang kedua, gunakan kalam ni. Kerana kalam ni menyelamatkan kita. Sekiranya aku mati, aku halalkan. Sungguh. Kalau kita mati, kita halalkan. Tersenyumlah dia kali yang kedua. Tapi yang ketiga, pukul rata. Tapi selagi mana aku hidup, mu wajib bayar. Walau sampai lubang cacing aku cari. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Itu contoh ayat. Tapi yang paling penting, nota yang pertama dan kedua tu begitu penting. Pertama, kita ajar dia maklumat. Sedekah yang kita lakukan bulan Ramadan tak akan Tuhan terima, melainkan kita berusaha. Bukan kata wajib bayar, melainkan kita berusaha sekadar kemampuan membayar yang wajib. Imam, ingat hari tu ada hutang 1,000, ambillah RM10. Hutang 1,000 bayar RM10. Itu qadar yang kita mampu. Ada lagi baki 990 kan? Tulis dalam buku. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Itu bagi yang mampu. Yang tak mampu, kita buat begitulah. Kita dihutangi, SMS kepada orang yang menghutangi kepada kita, maka aku redalah kalau kamu lambat bayar. Yang kedua, takdir kata aku mati esok lusa, aku halalkanlah kepada kamu. Nak buat lagu mana? Sedangkan ini baru pihak dunia. Tapi yang ketiga, selagi mana aku hidup, maka berusahalah kamu untuk bayar hutang aku. Itu bagi mereka yang dihutangi. Bagi mereka pula yang berhutang. Baik. Sama juga wajib tuan-tuan minta redha daripada orang yang kita berhutang, kerana selagi mana mereka tak redha, sedekah yang kita lakukan Ramadan baru-baru ni Tuhan tak terima. Nak buat lagu mana? Gunakan telefon, gunakan SMS. Assalamualaikum Imam, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Puji dia sikit. Mudah-mudahan Imam dan keluarga sentiasa dirahmati dan dinaungi rahmat daripada Allah. Gunakan ayat yang sama. Pagi tadi kuliah, kita ajar dia pula maklumat. Ustaz tu kata, kalau kita bersedekah yang sunat pada bulan Ramadan, waktu yang sama tak bayar hutang yang wajib, maka sedekah tu Tuhan tak terima. Kita mengaku. Maka hamba mengaku, hamba mengutang, tak mampu nak bayar lagi, mintalah redha di atas kelewatan. Minta dia redha. Kemudian tulis pula, sekiranya ada harta berlebih nanti, sampai satu masa yang ditentukan, mudah-mudahan hamba akan bayar juga. Sekurang-kurang kita memberi pengetahuan kepada orang yang kita
kita berhutang. Jangan duk senyap dulu kini selamanya. Dah. Jadi bila mana orang yang memberi hutang kepada kita redha di atas apa yang berlaku, mudah-mudahan tersingkaplah hijab. Maka sedekah tadi berterbangan. Lalu di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Sama ada masuk ke sijin atau masuk kepada illiyin, yang tu cerita lain pula. Dah. Sebab tu cerita bab sijin dan illiyin ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kerana takdir kata dahulu kita duduk dalam keadaan kejahilan. Banyak amalan-amalan yang masuk dalam sijin. Adakah selama-lama akan duduk di sana? Tak. Allah Ta'ala ni baik. Allah Ta'ala ni Rahim. Allah Ta'ala ni Rahman. Takdir kata tuan-tuan berusaha nak berubah menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang diberkati dan diredai oleh Allah Ta'ala. Maka bila mana kita sampai setahap Allah Ta'ala meredainya kita. Sebagaimana firman Tuhan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Ta'ala reda kehidupan kita dah. Maka dengan baiknya Allah Ta'ala, segala amalan yang dicampak dalam sijin hari itu, maka diperintahkan malaikat mu ambil balik amalan sianu tu satu persatu, mu bersihkan, mu polish balik dan mu letak dengan baik dalam illiyin. Dah nak cerita rahmannya Allah. Yang tu muka surat yang ketiga pula jauh lagi. Cuma kita buka dahulu muka surat yang pertama, tunaikan dahulu kewajipan. Jadi mudah-mudahan dah. Apakah manfaat yang kita dapat pada subuh ini? Marilah kita berusaha sekadar kemampuan kita menunaikan segala hutang-hutang yang wajib, sama ada kepada makhluk atau kepada Allah, agar amalan sunat yang kita lakukan Ramadan baru-baru ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sila. Ya? Baik, benar. Walaupun syarikat, tetapi tak dapat tidak syarikat tu pun ada yang menguruskan akan dia. Betul tak? Tetap ada manusia yang menguruskan. Maka tak dapat tidak perlu kita minta reda dengan sekurangnya satu wakil yang menguruskan akan dia. Dah. Contoh macam bank. Dah. Tak dapat tidak telefon bank ni mesti ada orang yang angkat. Dah. Walaupun dia menjaga bahagian kewangan atau bahagian loan dan sebagainya. Dah. Maka kita minta reda. Dah kereta dah 2 bulan tunggak tak bayar ni. Contoh. Dah. Maklumkan semata-mata. InsyaAllah bila cukup bulan ni bayarlah. Jangan tunggu dia telefon kita. Wan, ni dah 2 bulan dah. Bila tak bayar ni, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ambil kaedah yang asal. Maka walaupun syarikat tak dapat tidak, nescaya ada manusia yang menjaga akan dia. Sekurang-kurang seorang pun tak apa dah. Wallahu alam. Soalan lain. Sama. Dah. Berhutang dengan syarikat Melaka ni. Dah. Wallahu a'lam. Salam warahmatullahi. Ya? 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 Baik. Baik, dengar dah. Masalah kad kredit, masalah loan rumah, masalah loan kereta, satu hukum yang berbeza dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kerana itu hutang yang baru datang. Sebab itulah ulama kata, tuan-tuan tak ada elat. Elat ni tak ada dipanggil apa? Elat ni bahasa Arab. Orang Melayu panggil apa? Kerana. Dah. Tuan-tuan tak boleh menggunakan istilah, ni hutang rumah tak habis bayar lagi nak pergi Mekah lagu mana? Dah. Ni hutang kereta tak habis bayar lagi nak pergi Mekah lagu mana? Kan orang tua-tua dulu mengajar, selagi mana hutang tak habis tak wajib pergi Mekah. Dia kata begitu. Dah. Jawapan ni salah. Kerana hutang rumah, hutang kereta, hutang dipanggil kad kredit termasuk hutang yang baru datang. Hutang yang kadang-kadang dipanggil apa? Yang datang di atas sebab daruri dalam usul fiqh kata. Bermakna nak beli rumah hari ni cash tak mampu kerana harga yang melonjak begitu tinggi. Tak dapat tidak terpaksa menggunakan sistem perbankan, loan dan sebagainya. Bila dah loan, berkait pula masa 20 tahun, 30 tahun. Sebab tu ulama' fikih sebut dah dalam kitab fiqh. Walaupun hutang rumah tak habis bayar, tapi bila cukup syarat sampai kemampuan, wajib pergi haji. Itu tak dikira sebagai hutang. Dah. Begitu juga hutang kereta, begitu juga masalah kad kredit dan sebagainya. Cuma nak membedakan begini, sejauh mana niat kita nak bayar ataupun tidak. Kalau kita pinjam kad kredit, sengaja tak nak bayar, jatuh hukum haram. Itu berbeza. Dah. Sama juga masalah dalam hukum fiqh.
Kita nak beli rumah, lelong, jaga. Dah? Benda ni tuan-tuan antara dasar yang kadang-kadang tak ditekankan dalam sistem perundangan kita pada hari ini, dan kita pun jahil berkenaan dengannya, kadang-kadang kita terlepas pandang. Satu rumah nak dilelong. Kata ulama, sebelum tuan-tuan nak pergi beli rumah tu, wajib tuan-tuan jumpa dengan pembeli. Tanya dia, rumah ni memang tak saya bayar ke, atau takdir kata mu tak mampu nak bayar. Bermakna kalau dia duduk rumah tu memang tak nak bayar niat, maka PKNS contoh, orang yang bertanggungjawab merampas balik rumah tu, maka dia lelong, dia jual, itu sah. Tetapi takdir kata memang asalnya dia bayar. Duduk rumah tu 7 tahun dah. Sebelum ni tak ada masalah. Cuma lebih kurang dalam 5-6 bulan sebelum daripada ni ada krisis kewangan, sampaikan rumah 6 bulan tak boleh bayar. Contoh, akhir sekali dirampas dan nak dilelong, ditukar milik. Kita nak beli, ulama kata hukumnya haram. Haram hukumnya. Kerana apa? Kerana dia diambil tindakan dalam keadaan tak redha, dalam keadaan dia tak mampu. Ini hukum pekah. Bermakna nak pindah milik. Faham makna barat? Wallahu alam. Jelas dah? Habis. Soalan? Ya. Ya. Anak tadi. Cerita dah mungkin tak ingat kot. Kita kata sekiranya anak itu akil balik besok, maka wajib kita minta redha. Dah? Tunggu dia besar. Bermakna tunggu dia akil balik. Bermakna dah mengenal hak dan juga batil. Sekurang-kurangnya balik bagi perempuan 9 tahun. Akil. Berakal pun tak apa dah. Sekurang-kurangnya dia boleh menjawab. Dulu ayah pernah pakai duit kamu, walaupun sekupang 2 cerita, ambil perkataan umum, maka ayah minta redha. Takdir kata terambil hak kamu sebagai seorang anak. Wallahu alam. Sila. Belakang dulu. Bapak dia padam dulu. Ada wallahu alam. Baik, di sini ada beberapa jawapan. Yang pertama sekali, sebab itulah tuan-tuan, tak dapat tidak, tuan-tuan perlu ada satu buku yang menulis masalah hutang. Kalau kita melihat situasi ataupun keadaan masyarakat Melayu pada hari ini, bila berlaku kematian, bila mana mayat nak dikeluar daripada rumah, lepas baca qul Allah Fatihah sebanyak 3 kali, maka waris akan bercakap. Si anu mati dah, kalau siapa ada berhutang maka halalkanlah. Kalau tak halal nanti selepas ditanam maka jumpalah dengan waris yang berkenaan untuk dituntut. Kita bercakap satu perkataan yang kita tak tahu bagi si mati. Maka jangan juga berlaku perkara begini kepadanya kita. Bermakna sebelum nak padam, siapkan wasiat. Sebab bila sebut wasiat, banyak di antara kita tergambar. Ada tanah, ada harta, ada saham, ada duit, baru kena tulis wasiat. Tak. Dalam fiqh ulama kata tinggal semayang wajib tulis wasiat. Tinggal puasa wajib tulis wasiat. Berhutang wajib tulis wasiat. Bernazar wajib tulis wasiat. Bersumpah wajib tulis wasiat. Berjanji wajib tulis wasiat. Wasiatnya bagaimana kita akan terangkan satu persatu. Cuma contoh nak beri faham, kita ada berhutang, ambil duit anak sekian. Takdir kata, tulislah satu buku. Yang mudah-mudahan bila mana kita mati besok, buku ni sampai kepada pihak yang ketiga. Anak ke, adik kita ke, isteri kita ke, dia buka, suami aku ada ambil duit anak hari tu, maka isteri boleh tolong bayarkan. Betul tak? Itu baru masalah hutang. Sama juga masalah puasa. Tinggal puasa ni tuan-tuan, orang lain tahu dah? Cuba jawab. Tengok muka sedih sahaja. Muka letih padahal tak puasa. Dalam kereta tinted hitam. Jalan jauh duk makan. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak berpuasa, orang lain tak tahu. Betul dah walaupun musafir, tapi bila sampai rumah, bang puasa hari ni, alhamdulillah duk puasa lagi, bohong contoh. Tak apa dah. Cuma yang takdir kata kita mati dalam keadaan tak sempat nak qada. Sebab tu ulama kata tinggal puasa wajib tulis wasiat. Berapa hari yang kita tinggal? Mudah-mudahan bila mana kita mati, buku tadi sampai kepada anak, sampai kepada waris, sampai kepada isteri. Suami aku ada
tinggal 3 hari puasa. Ni anak-anak pakat-pakat qada lah puasa ayah. Dah. Wallahu alam. Jadi jawapan yang pertama, tulis wasiat daripada sekarang. Sekadar kita ingat dan sekadar yang kita tahu. Yang kedua, sekiranya tak sempat tulis wasiat, maka mati jugalah kerana ambil hak orang lain, maka serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang waris boleh lakukan, bayar kafarah bagi diri si mati. Macam tadi yang kita kata dah, tuan-tuan boleh buat bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Hari ini nak sedekah RM50 lah dekat surau. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini mudah-mudahan menggugurkan kafarah yang wajib bagi ayahku. Kes tadi, takut ayahku pernah ambil duit aku. Dah, kita sebagai anak bantu pula ayah. Kita gugurkan kafarah ayah tadi. Dah, mudah-mudahan diteramik hak orang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan duit ini menggugurkan kafarah yang wajib bagi ibuku, bagi mak mertuaku, bagi ayah mertuaku, bagi adik-beradik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Faham mana ibarat? Habis. Soalan lain, sila tuan. Allahumma salli ala hutang PTPTN. Baik. Ya? Baik. Lah ni macam ni. Hukum ada dua. Satu terikat dengan Allah, yang kedua terikat dengan makhluk. Dah? Bila mana kita berhutang tak dapat tidak wajib dibayar. Itu hukum yang terikat dengan Allah. Tetapi tak dapat tidak terikat dengan makhluk. Di antaranya dividen, faedah dan sebagainya. Yang kalau tak bayar faedah, apakah akibat yang berlaku? Cuba jawab. Boleh ambil tindakan. Takdir kata nak pergi umrah pun tak boleh. Contohlah, pasport pun tak boleh dibuat kerana berlaku perkara begini. Bermakna kita bayar atas dasar tidak meradai perkara yang berlaku. Ini kaedah. Dah? Dipanggil darurah. Dah, darurah. Tak dapat tidak, kalau aku tak bayar, bagi diri aku pula darurah. Nak berkelana tak boleh, nak nak keluar negara tak boleh di atas sekatan-sekatan yang berlaku, maka bayar dalam keadaan aku tidak redha. Tapi nak tak nak kena bayar. Sebab itu antara hukum yang terkait dengan makhluk. Wallahu alam. Tapi kalau maqam tinggi, dah, kalau keyakinan tinggi tak ada masalah. Sebagai contoh orang dahulu. Kadang-kadang kita bergaduh berbalah dengan ayah kita, makan ubat. Dah, kita ni berkeyakinan, berpegang, betul dah Allah Ta'ala yang memulihkan, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tapi syariat wajib juga perlu makan ubat. Tapi orang tua-tua ni tuan-tuan, yang dah melalui kehidupan begitu lama, kadang-kadang keyakinan mereka bertambah daripada tahun ke tahun, sampai satu tahap, dia kata tak payah makanlah ubat, kita letak ubat daripada pagi sampai ke petang pun tak makan. Dia kata dah Allah bagi penyakit, Allah tahulah menyembuhkan. Dah, banyak orang tua beramal begini. Salah tak? Bagi diri dia tu betul dah, kerana keyakinannya begitu. Jadi kalau sampai keyakinan kita begitu, kita yakin Allah Ta'ala yang beri rezeki belaka, Allah Ta'ala yang memudahkan belaka. Kalau pasport tak ada, aku nak pergi luar negara pun boleh. Kalau sampai keyakinan begitu, tak ada masalah. Tapi adakah kita sampai keyakinan begitu? Wallahu a'lam. Jelas dah? Habis. Soalan lain. Baik. Baik. Serah bulat-bulat je lah. Taubat. Mudah lagu tu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah masalahnya tuan-tuan. Bila mana punca pada hari ini kita tak nak kembali kepada ulama'. Dah dipanggil takabur sangat nak kembali kepada hadis. Mu nak mengaji hadis, berapa banyak mu akan jumpa. Sebab tu kalau cerita jumlah hadis, hamba dah cerita di surau ni banyak kali dah. Adakah dalil tak ada, ataupun hadis tak ada, ataupun kita yang tak berjumpa? Sebagai contoh, hamba nak ulang sedikit saja, mudah-mudahan tuan-tuan nampak gambaran bila sebut masalah hadis. Kita huraikan hadis dahulu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, satu ulama' yang begitu hebat dalam mensyarahkan, dalam menghuraikan, dalam menulis ilmu hadis. Dah, dia menghafal tuan-tuan berapa ribu hadis? Cuba jawab. Sudah. Imam Bukhari hafal berapa ribu hadis? 600,000 hadis. Yang sejuta tu Imam Muslim. Dah? Imam Bukhari dihafal 600,000 hadis. Daripada 600,000 hadis yang dia hafal, maka dia mensahihkan 100,000, dia menghasankan 100,000, lagi 400,000 tu hadis yang berbeza-beza.
Fakta ni tuan-tuan boleh beli di kedai PTS, tengok biografi Imam Bukhari. Dalam tu dihurai satu persatu dalam bahasa Melayu. Nanti kalau hamba suruh cari kitab Ibnu Salah bahasa Arab, tuan-tuan tak reti baca. Beli yang bahasa Melayu. Terbani je. Nipis dah. Bukunya warna coklat. Biografi Imam Bukhari. Dia menghafal 600,000. Daripada 600,000 dihafal, dia sohaihkan 100,000. Dia hasankan 100,000. Lagi 400,000 hadiah pelbagai. Kita ketepikan 400,000. Kita ketepikan yang hasan. Kita ambil yang sohaih sahaja 100,000. Tengok. Daripada 100,000 yang Imam Bukhari hafal, berapakah hadis yang sempat ditulis dalam kitab yang bernama Sahihul Bukhari yang memakan masa 13 tahun? Berapa hadis? Dalam Sahih Bukhari ada berapa hadis? Siapa boleh jawab? Honda Civic 1.6 hadiah pada pagi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tet masa habis. Dah nak bagi hadiah tak boleh bagi masa lama-lama. Kata ulama takriban 10,000 sahaja. Dengar dah, dalam Sahih Bukhari baru ada 10,000 hadis. Kalau yang tuan-tuan jumpa fakta kata 6,000 lebih, 7,000 lebih, itu setelah menolak hadis yang berulang. Dalam Bukhari ini ada hadis yang berulang, kadang-kadang sama makna, kadang-kadang sama matan. Cuma ulama kata kalau tak kira begitu jumlahnya ada 10,000. Tapi kalau yang sama makna dijadikan satu, maka jumlahnya 7,000 lebih. Contoh begini, hadis menyejukkan makan. Setengah riwayat kata baridu ta'amakum yubarik lakum. Satu hadis, sejukkan makanan kerana memberkatkan bagi kamu. Hadis yang lain pula, abridu bi ta'ami fa inna harrala barakata fih. Sejukkan makanan kerana bahawasanya panas itu tak berkat. Makna sama dah. Hadis ni kata baridu ta'amakum yubarik lakum, sejukkan makanan dan memberkati kamu. Hadis ni pula kata sejukkan makanan kerana panas itu tak berkat. Sama makna, ulama joinkan satu. Jadi bila hadis yang sama makna dijoinkan, jumlahnya 7,000 lebih. Kalau dipisahkan bermakna 10,000. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, bila mana kita maklum dalam Sahihul Bukhari ada 10,000 hadis sahih, berapa ribukah hadis sahih yang tak tertulis lagi? Cuba jawab. Takkan nak tolak pun lambat. 90,000. Maka ulama ustaz hari ni tak usah gedebel dengan ulama dahulu. Ulama dahulu kaji hadis habis belaka dah. Jumpa habis semua hadis dah. Kita baru jumpa 10,000, tiba-tiba keluar kata kenyataan tak ada hadis. Dah. Sedangkan hamba tak nak bagi kitab besar, barang siapa yang di rumah ada kitab Baharul Mazi. Dah. Selagi bagi kitab Arab tak boleh baca, kita bagi kitab Baharul Mazi, antara kitab hadis Sahihul Turmizi yang dalam tu dibawa kepada kita dengan bahasa Jawi. Dah. Tonton buka daripada bab solat, dalam tu dibawa kepada kita beberapa hadis. Dalam satu peperangan Nabi SAW, tatkala Nabi sedang berehat dalam khemah. Tengah-tengah berehat, ketika tu waktu zuhur. Dah, maka datanglah 8 orang puak kafir Quraisy untuk muzakarah. Oh, Nabi kata ini satu waktu yang paling satu pertemuan yang paling hebat. Kalau aku tolak mereka, bermakna nak berjumpa payah dah. Nak muzakarah payah dah. Kita nak ke sana, puak-puak tak nak. Maka 8 orang kafir Quraisy datang untuk muzakarah dengan Nabi. Maka Nabi seronok di atas pertemuan yang berlaku, bersembang. Zuhur tak semayang, masuklah waktu asar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah duduk sebelah, dia cuit Nabi. Ya Rasulullah, kita tak solat zuhur lagi. Nabi tak peduli. Abu Bakar cuit Ali pula. Kenapa mu tak beradab dengan Nabi? Dah. Sembang, muzakarah. Masuk waktu maghrib. Asar tak semayang. Sayyidina Ali cuit dah, gelisah lah. Hadis kata berpeluh-peluh Sayyidina Ali gelisah ni. Dah. Ya Rasulullah, kita tak semayang lagi. Dah. Kali yang kedua. Semua muzakarah. Sembang sampai jam 10. Habis waktu maghrib. Masuk waktu isyak. Maka selesailah perbincangan. Bila 8 orang kafir Quraisy tu balik kepada pihak yang sana, maka Nabi merintahkan Bilal iqamah. Maka pakat-pakat semayang balik zuhur berjamaah. Lepas tu beri salam, iqamah kali kedua, pakat-pakat semayang asar berjamaah. Iqamah kali ketiga, pakat-pakat semayang maghrib berjamaah. Iqamah kali keempat, pakat-pakat semayang asar pula, pakat-pakat semayang isyak pula berjamaah. Itu Nabi buat. Dah. Bermakna tak usah dakwa lah kata hadis tak ada. Sedangkan kalau kita mengaji hadis tara mana? Kerana ulama' dia kaji hadis habis belaka dah. Jadi punca pada hari ni tuan-tuan, bila mana semua pakat-pakat nak jadi mujtahid. Dah. Sedangkan ilmu tidak memadai. Wallahu a'lam. Sebab tu dalam masalah fiqh, hamba sebut banyak kali dah. Akhir zaman ni tuan-tuan,
ijma' ulama' lebih kuat daripada Quran dan hadis. Kalau orang tak faham fakta ni, dia akan silap faham. Bukan makna Quran tak kuat, bukan makna hadis tak kuat. Hari ni dengan hadis lah orang bergaduh, dengan hadis lah orang berbalah. Kalau mudahlah tuan-tuan, kita ambil direct daripada hadis, boleh keluar fatwa, semua boleh jadi mujtahid. Jumpa satu hadis, keluar hukum. Jumpa satu hadis, keluar statement. Mudahlah jadi mujtahid lagu tu. Sedangkan letih ulama' nak kaji hadis begitu, habis. Contoh, perempuan yang haid, boleh masuk masjid ke tidak? Dan Imam Syafi'i nak letak hukum, bukan dia cari satu hadis. Oh, Nabi larang ni, terus tulis. Tidak. Takdir kata masalah perempuan haid masuklah masjid. Dia kumpul seluruh hadis. Semuanya ada 70 lebih. Bila kumpul-kumpul, berlaku di atas Siti Aisyah, berlaku di atas isteri para sahabat dan sebagainya. Maka setelah kumpul 70 hadis, maka Nabi menilai. Oh, kadang-kadang satu waktu Nabi larang, kadang-kadang Nabi tak larang. Kerana hukum tu kan berubah. Bila larang tak larang, maka Imam Syafi'i kata, banyak yang berlaku. Maka Nabi melarang perempuan haid masuk masjid. Maka ditulis dalam kitab. Sebelum nak tulis, semayang 2 rakaat, takut tersilap, berpuasa dan sebagainya, keluar hukum. Wa yahrumul haitu, dan diharamkan oleh orang yang haid masuk ke masjid. Setelah dia menghukum seluruh hadis. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Jadi kita menjawab memadai dengan jawapan ulama, kerana ulama kaji hadis habis belaka dah. Tak timbul masalah jumpa hadis ke tidak. Kerana hamba nak beri dalil. Walaupun tak ada hadis, kadang-kadang hukum boleh keluar ke tak? Masa habis dah ni. Boleh sikit lagi dah. Contoh begini. Masalah khilafiyah. Kalau tuan-tuan tak mengaji sirah, banyak kita tertipu oleh puak Wahabi. Dia kata zaman Nabi mana ada khilafiyah. Kita jawab khilafiyah berlaku zaman Nabi lagi. Ketika Rasulullah SAW menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi governor. Tengok apa yang Nabi tanya. Banyak kita hafal hadis ni tapi tak faham makna sebaliknya. Nabi letak tangan di atas dada Muaz. Nabi tanya, ya Muaz, kalau kamu ada masalah di Yaman nanti, kamu nak berhukum dengan apa? Kamu nak rujuk apa? Kata Muaz, aku akan berhukum dengan kitab Allah, yakni Quran. Soalan yang pertama, ketika tu Quran dah habis turun belum? Jawab, tak habis turun lagi. Banyak lagi ayat-ayat yang Muaz tak jumpa. Sebab tu Nabi bertanya, fa'illam tajid, kalau kamu cari dalam Quran tak jumpa, kenapa Nabi tanya soalan ni? Sebab Quran tak habis turun lagi. Sedangkan mana boleh kita menafik Quran? Dalam Quran tu Allah kata dulu, sekarang akan datang, aku cerita belaka dah. Tiba-tiba Nabi tanya, fa'illam tajid, sebab nak beri faham Quran tak habis turun lagi. Takutmu sampai di Yaman, banyak Quran yang tak sampai lagi kepada kamu. Maka Muaz kata, aku akan berhukum dengan sunnah Nabi, iaitu hadis Nabi SAW. Nabi tanya pula, fa'illam tajid, kalau kamu cari tak jumpa. Sebab apa? Ketika Muaz ke Yaman, banyak tak hadis-hadis Nabi yang dia tak dengar? Banyak dia tak dah mengaji dengan Nabi dah. Banyak hadis yang dia tak dengar. Maka Muaz kata apa? Aku akan berhukum bi ra'yi wala alu. Aku akan berhukum dengan pendapatku. Sekali-kali tidak aku akan cuai daripadanya keduanya Quran dan sunnah. Nak beri faham, zaman Nabi, walaupun Nabi masih hidup, ulama telah berijtihad, sahabat telah keluarkan fatwa walaupun Nabi masih hidup. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Ada hadis tak? Ada hadis tak? Tak ada hadis lah, sebab Muaz yang keluarkan fatwa. Mana hadis? Tak ada hadis. Jadi bukanlah masalah hadis yang perlu kita bincangkan. Memadai kita berpegang dengan pendapat ulama. Yang ijma' ulama kata wajib qada' sembahyang bagi sembahyang yang telah banyak kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Habis. Rasa cukup dah untuk pada pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar diberi faham oleh Allah Ta'ala dan dizahirkan pengamalan pada kehidupan. Dan keduanya, hamba minta maaf. Pagi ni tak sempat nak berqasidah. Kena qasidah sekejap. Sebab semalam hamba dah print out 150. Malam tadi kuliah di Masjid As-Sabirin Taman Permata. Kita pesan dah kertas-kertas tu semua hantar balik. Takut mereka silap dengar, boleh bawa balik. Jadi yang sempat diselamatkan satu sahaja. Maka on the way daripada Kota Damansara nak sampai ke sini, hamba SMS dengan Tuan Haji kita, di surau ada printer tak? Di surau ada tak fotokopi? Dia tak jawab. Boleh jadi tengah uzlah kot dan sebagainya. Wallahu alam. Sampai pula di surau, tanya pula Tuan Imam, dia kata yang ada pun rosak dah. Jadi
Maknanya asal nak cerita benda ni, cuma maklumat yang paling penting, tuan-tuan kena tukar fotokopi yang ada. Imam kata berapa lama rosak dah? 2-3 bulan. Jadi tuan-tuan yang duit lebih tu keluarkan duit. Bermakna baiki mana-mana yang penting kerana manfaat. Jadi tak dapat tidak, bila tuan-tuan pun tak ada risalah, hamba nak qasidah pun rasa tak seronok. Ke hamba nak tulis sekejap? Tulis sekejap dah. Tuan-tuan cuma nyanyi rangkap yang ramai-ramai je. Rangkap yang seorang biar hamba nyanyi seorang-seorang. Dah? Baik. Tulis sekejap. Sekejap je, 5 minit insya-Allah. Bismillah. Siapa nak beransur sila-sila. Salah orang Allah. Sila-sila. Tak apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, selepas kita kuliah, kita akan berqasidah. Cuma qasidah pada hari ini, satu qasidah yang berbentuk tawassul. Di atas ujian yang diberi di atas bumi Syria, di atas bumi Mesir dan sebagainya, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana pepatah Melayu kata apa? Bila dicubit tangan kanan, tangan kiri terasa sakit. Dan antara perkara yang kita boleh bantu mereka, di antaranya kita berdoa. Dan di antara doa yang paling hebat, iaitu doa berbentuk tawassul. Dan di antara tawassul yang paling hebat, iaitu tawassul Asma'ul Husna. Jadi tuan-tuan boleh ambil kaedah pada subuh ini, sekiranya di rumah tuan-tuan, di kehidupan tuan-tuan, tuan-tuan berhajat kepada Allah, maka sebelum tuan-tuan berdoa, baca dulu seorang-seorang Asma'ul Husna. Kerana itulah tawassul yang paling tinggi. Kalau ada hajat besar, anak nak pergi Mesir ke, anak nak pergi mengaji ke, tuan-tuan nak pergi umrah ke, tuan-tuan nak berniaga dan sebagainya, sebelum berdoa tu baca seorang-seorang. Nas'aluka ya man huwallah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Al-Quddus. Baca seorang-seorang sampai 99, kemudian baru tuan-tuan berdoa. Itu tawassul yang tertinggi sekali. Tiada yang tawassul lagi di atasnya. Jadi begitu juga pada pagi ini, kita berqasidah satu selawat yang bentuk tawassul. Dia semua ada 2, 4, 6, 7, 8 rangkap. Namun tuan-tuan ambil yang basic sahaja, yang paling awal. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala di atas apa yang berlaku di atas bumi Syria dan bumi Mesir. Allah Ta'ala beri ketenangan kepada mereka dan mengernia kepada mereka kesabaran. Qasidahnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya azim, antal azim, qad hammana hammun azim. Maaf dalam ni ada makna. Qul, katakan kamu, wahai Tuhan yang azim, yang maha besar, maha agung. Antal azim, engkaulah Tuhan yang maha agung. Qad hammana, telah terkenalah kepada kami musibah yang sangat berat. Hammun azim, satu musibah yang tersangat berat. Wa kullu hammin hammana, dan tiap-tiap musibah yang telah dikenakan kepada kami, yahunu bismika yang azim, maka menjadi mudah, menjadi linang, menjadi tenanglah hati bila kami menyebut nama kamu. Bila bermakna bila mana ada masalah, ada musibah, bila kami sebut nama Engkau ya Allah, mudah-mudahan tenanglah hati kami, mudah-mudahan sejuklah hati kami. Baik. Rangkap yang kedua, antal qadimu fil azal, antal latiful lam tazal. Tuan-tuan dengar sahaja. Engkaulah Tuhan yang maha awal, engkaulah Tuhan yang maha lembut, lagi maha lembut, lam tazal, yang tiada berkesudahan. Anna azil ma qad nazal min fadhil khatbis syadid. Angkatlah daripada kami apa yang telah menimpa kami dari kesukaran gawat dan perkara-perkara rumit. Kita berdoa, mana-mana kepayahan, maka angkatlah ya Allah. Hayyun qadimu wajidu, baqi ghaniyu majidu. Wahai Tuhan yang maha hidup, maha awal,
yang maha royal dalam memberi, maha kekal dan maha sangat kaya dan maha anggun. Adlun ilahun wahidun baru ra'ufun bil abid. Yang maha adilnya Allah, yang maha esanya Allah. Dah? Kemudian kita minta apa? Walin nabi salli ya salam minna salatan ma'salam yaumal jazaim nahna salam mimma nakhafu ya majid. Ya Allah, dan salam dan bagi Nabi Muhammad dengan sejahtera, dan kami kirimkan pujian dan salam, karuniakan kepada kami keselamatan pada hari pengadilan. Wal ali wasahbil usud sadu bihi badun wasud la siyama mahil hasud saiful ilahi ibnul walid. Dan dari keluarga dan para sahabat Nabi yang seperti singa mereka itu menjadi ahli melalui dia tidak dipandang apakah hitam ataupun putih. La siyama mahil hasud saiful ilahi ibnul walid, khususnya bagi seorang yang melibas seluruh bala tentera yang besar, iaitu tentera al-walid. Jadi mudah-mudahan hari ini kita puji Allah, mudah-mudahan apa yang diuji di atas bumi Syria dan Mesir, Palestin dan sebagainya, Allah Ta'ala memberi kepada mereka kekuatan dengan kita menghantarkan puji-pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidahnya begini. Dah? Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunubis mika ya azim. Baca. Antal azim qad hammana wa kullu hammin hammana ya hunubis mika ya azim. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunubis. Antal qadim qadimun fil azal Allah, antal latif latiful lam tazal Allah, antal qadim qadimun fil azal, antal latif latiful lam tazal. Anna azil ma qad nazal min fadihil qatbish shadid. Qul ya azim qad hammana wa kullu ham hayyun qadim qadimun wajidu baqi ghani ghaniyun majidu. Hayyun qadim qadimun wajidu baqi ghani ghaniyun majidu. Adlun ilahun wahidu barrur ra'uf ra'ufun bil abid. Qul ya aziz wa
وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام الله يوم الجزاء منحنا السلام مما نخاف يا مجيد قل من همنا يا هنوبيس بك يا عظيم والآل والصحب الأسد الله ساد به بيضا وسد والآل والصحب الأسد سادوا به بيضا وسد لا سيما حلح الحسود سوف الإله ابن الوليد قل يا عظيم قد همنا من همنا يا هنوبيس بك يا عظيم قل يا عظيم وكلها Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah Engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebarang salah dan silap harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jemput tuan-tuan Koma Cik Nur Aziz kita Maju Biru tu. Blok apa ni? Blok J110. Okay, semua sekali lah.